Nama saya Am daripada Kelana Jaya. Pernah kerja dengan sebuah syarikat penerbangan terkemuka di Malaysia ni selama hampir kat 20 tahun lah. 20 tahun tu jangka masa lama, tapi mungkin atas sebab-sebab tertentu awak berhenti. So lepas berhenti tu apa perjalanan cerita anda? Lepas berhenti tu saya adalah buat sikit online business, ada buat kerja-kerja tak tetap sangat lah, tapi lebih banyak relax je. Lepas tu baru saya get into kerja rider. Mula dengan syarikat dah makan, lepas tu baru saya masuk Foodpanda tahun 2019, last year. So mungkin awak perasan sekarang kan musim Covid, ramai kru-kru kita yang tak ada flight, ada yang buat unpaid leave. So ada pilot, even pilot pun buat kerja jadi rider. So mungkin kau ada nasihat sikit ke, tips ke kepada siapa-siapa yang rasa nak buat tapi takut, tak tahu macam mana, boleh ke? Sebenarnya kerja ni tak susah langsung, senang sangat. Dia ambil makanan daripada vendor ataupun restoran dan hantar pada customer. Tak perlu malu, tak perlu segan. Gaji Alhamdulillah. Kalau siapa nak cari duit dalam 500 minggu tu, cuma jangan langgar lampu merah sangat. Apa yang seronok sebenarnya kerja ni? Kita akan belajar banyak dari segi demografi kawasan yang kita kerja. Lorong-lorong kawasan yang kita kerja, kita tahu shortcut. Ya, kita jumpa macam kerja kru dulu juga, tapi kali ni kita jumpa banyak lokal tempat kita yang bermacam-macam ragam. The beauty dia ialah kita belajar geografi kawasan tu dan juga kita belajar macam mana handle customer. Sebab selalunya customer bila lapar dia order makan kan. Bila dalam keadaan lapar tu kadang-kadang ada yang tengah marah ke apa ke, angry sikit lah. Hungry man is an angry man sometimes. So kita belajar untuk handle situation lah. That's the beauty of it lah. Kita jumpa macam-macam ragam dan kita belajar untuk lebih sabar. Kita dah tahu, kita relax lah. Tak adalah kita rasa macam down ke apa ke. Tapi kita at the same time kita tahu dah jalan-jalan, jalan ni boleh tembus ke sini, jalan ni boleh tembus ke sini. Banyak rupanya jalan shortcut kawasan-kawasan tempat yang kita kerja tu. Dulu masa cabin crew kita jarang berjalan kan. Kita berjalan keluar negeri, jalan keluar tempat lain, tengok tempat orang. Kali ni kita belajar kawasan kita sendiri. Betul. Even kadang-kadang kita lagi mahir dekat London daripada KL, betul tak? Betul. Itu betul. Cabin crew sekarang dah berbeza lah kan? Sekarang dulu jalan dekat London kita tahu ceruk sini, celok sini, masuk sini, tahu-tahu tembus Malaysian Hall. Kan? Sekarang ni kita itu sini tahu-tahu ada depan Ion Mall lah. Macam tu lah. Lebih kurang je. Itu seronok daripada itulah, seronok daripada duit ni. Macam mana? Awak tadi 500 minggu. Boleh setiap minggu macam tu ke macam mana? Dia sebenarnya kerja ni kita boleh achieve that dengan mudah sekali lah. 500 ke atas seminggu. 500 tu saya kira minimum, tengok you punya kerajinan. Dia kalau kita rajin, kita kerja banyak lagi, kita kerja banyak lagi masa, banyak hours, lagi banyak order boleh masuk, lagi banyak lah income kita. So kadar dalam 500 ke 1000 tu is quite perkara norm. Perkara norm sebagai rider Foodpanda. Antara 500 ke seminggu. So nak dapatkan 500 ke seminggu tu, jerih perih dia tu macam mana? Cabaran dia tu? Cabaran dia berpanas, berhujan? Ya, kita redah panas, kita redah hujan. Itu asam garam kerja lah. Dan juga cabaran yang paling bahaya ialah kita kena sentiasa alert di jalan raya, kerana kita kena fikir yang orang bawa kereta ni tak nampak kita. Sebab kita selalu dapat berita kan, rider-rider pengantar makanan ni ataupun rider-rider pada syarikat lain yang hantar barang ke, semua pun melalui perkara yang sama. And then diorang ada masalah yang kadang-kadang
Ya, kita kena tengok, kita kejar time, kejar waktu, kejar order. Jadi kadang-kadang tu lah, bila kita laju sikit, kereta tak nampak, kereta pun masuk kiri ke masuk kanan, tak bagi signal ke apa, kita boleh terlibat kemalangan. Itu bahaya sikit lah. So cabaran dia, kita kena keselamatan lah, lebih keselamatan. Keselamatan diri sendiri. Bahaya kalau tak alert kat jalan raya ni. Mungkin cabaran dari segi untuk cabaran dengan customer dengan kedai-kedai ke, ada perselisihan faham ke sesama food panda rider ke sendiri ke, ada perselisihan faham ke? Itulah, ada juga kadang-kadang macam kita nak cepat kan, kita kedai tu ada beberapa order, kita ambil salah, kawan lain punya order pula terambil kan. Lepas tu dah elok sampai rumah customer, tengok-tengok barang lain, dah kena patah balik, adjust, tukar. Kadang-kadang itulah benda yang kita lalu kena tukar balik dengan kawan kita tu, dia paksa tunggu kan. Ada kadang-kadang kawan pun marah juga kan. Kita punya pasal dia terpaksa lambat hantar order pada customer. Itu pun ada. Kadang-kadang customer ni pun biasalah, customer dia pun kelakar juga kadang-kadang. Pagi-pagi order makanan dalam RM15, RM8, bagi duit 100. Itu cemaran juga tu pagi-pagi kan. Kita dapat mak duit 100 besarnya. Dah kena cari tempat nak tukar duit. Kita kena pergilah cari tempat sebelum duit. Okey, ini tips pada pemula lah, yang beginner kan. Macam ada, let's say lah, siapa-siapa lah, not even kru-kru yang terlibat dengan yang terjejas dengan COVID saja, mungkin orang-orang kat luar sana yang adik-adik kita yang biasa, mungkin tips pemula macam mana nak handle apps ke, macam mana nak handle beginners tips beginners tips untuk kerja ni. Kalau dari segi apps dia tak susah, sangat senang difahami. Mostly budak-budak sekarang very high tech kan, dia orang senang faham. Celik IT dan sangat user friendly. Dari segi handling customer, kita kena sabarlah dalam macam-macam situasi. Dan always prepare, sentiasa kita bersedia wang kecil dalam RM150, duit 10, duit 5, duit RM1. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang awal-awal mula kita kerja, ada orang terus bagi duit besar-besar pada kita kan. Kalau kita tak ada duit tukar tu, kita akan kena cari tukar duit dan ia mengambil masa lebih lama. Nasihat saya, tak payah risau, tak payah was-was. Tak ada apa yang kita perlu nak rasa, bukannya orang kenal kita pun, kita ni orang biasa juga kan. Jadi tak perlu risau macam rasa jatuh standard ke apa ke. Itu tak perlu. Dulu kita di 40,000 kaki di atas bagi orang makan, sekarang kita pun hantar makanan kat orang. Tak ada sebenarnya banyak beza pun. Handling of customer pun macam kita handle dalam kapal juga. Malah kita ada teknik lagi yang orang lain tak ada, yang tak belajar teknik tu kan. Senyum dia, terima kasihnya kan, kita datang. Kalau kita amalkan benda-benda yang kita belajar semasa flight dulu tu pun, sebenarnya boleh kita apply masa kerja. Boleh dapat tips. Kan? Tapi sebenarnya yang paling penting dalam kerja ni ialah kita penerimaan order kita. Maknanya kita bila order masuk, kita terima, kita tidak tolak order tu. Dan kedua ialah ini cabin crew memang tip-top lah. Time management. Clock in time, maknanya kita kena kita kena masuk kerja tu mengikut masa dia, jangan lambat. Jangan tak datang, jangan lambat. Nanti ada menjejaskan lah rating. Okey, last lah, ada apa-apa nak cakap pada rakan-rakan kita yang kena affected of the COVID-19? Okey, pada kawan-kawan kita semua yang khususnya pada flight crew yang pernah terbang dengan saya dulu, yang mungkin masih tercari-cari lagi. Saya kalau ada lesen motor, insya-Allah boleh hubungi saya lah. Saya boleh tolong untuk kalau berminat guide macam mana. Malah ada lagi kawan-kawan kita pun yang dah
Alhamdulillah sekarang dah jadi food panda rider juga di beberapa tempat lah kan, tempat mereka sendiri. So tak perlu segan, tak perlu malu, kita cari jalan, kita cari rezeki halal. Kita nak, orang cakap, jaga poket, kita nak bayar kita punya monthly punya komitmen dan sebagainya. Alhamdulillah kerja ni boleh membantu, insyaAllah. Lagi satu saya nak share ni pasal COVID ni juga. So far lah yang saya tahu, tak ada lagi rider yang terkena COVID punya penyakit ni pasal panas. Kita terdedah dengan panas. I think kuman tu tak sempat nak membiak dia mati. Kita panas terik, imagine you dekat bawah traffic light yang tengah panas terik. I think kuman tu mati. Kita jumpa orang ke apa ke, mati kot kuman tu. Because most of the time kita jumpa customer and non-stop, kita tak tahu siapa yang kita jumpa. Mungkin orang tu affected atau tidak. Tapi at the same time tak pernah pula, sebab saya mengikuti perkembangan COVID ni, dan saya lihat tak pernah ada lagi, yang saya dengar lah, yang saya tahu, tak pernah ada lagi. Kalau ada, wallahualam lah. Tapi tak pernah lagi lah dalam media masa, media sosial saya nampak kes-kes COVID ada rider. Jadi orang cakap macam takut sangat nak dekat dengan rider ni. Saya rasa tak payah takut lah. Lepas tu siapa yang rasa lagi senang kena COVID ni kalau jadi food panda rider. Sebenarnya kita paling susah sebab kita ni kena panas, kena hujan, mati kuman tu. Tak sempat. Okey, saya pun nak ucap terima kasih pada sahabat lama saya, Zarul Umbrella, Zarul Husin. Kita pun jarang jumpa pasal kerja masing-masing kan. And saya cuma nak cakap, tak payahlah kita risau. InsyaAllah apa saja dugaan yang sedang dilalui oleh rakyat Malaysia sekarang ini, bukan rakyat Malaysia tapi seluruh dunia, akan tiba masanya Tuhan tu akan angkat ni semua balik, kembali normal, insyaAllah. There's always a light at the end of the tunnel. Dan mereka yang sedang, kita faham, sedang melalui keadaan financial yang agak ketat ke apa ke, pasal moratorium nak habis. Kalau nak cari jalan untuk cari rezeki, boleh hubungi saya, insyaAllah saya boleh bantulah. Kalau nak buat, kalau ada cara lain pun tak apa, insyaAllah. Okay.